Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Intan at Cikgu Intan Channel. Untuk video part 2 kali ini, kita akan cuba menjawab persoalan berikut. Yang pertama, apakah hubung kait antara haiwan berangka luar dengan pertumbuhan? Yang kedua, apakah hubung kait antara rangka hidrostatik dengan pergerakan? Jadi, jom kita lihat sama-sama untuk kita merungkaikan kedua-dua persoalan ini. Jom kita rungkai persoalan yang pertama. Seperti mana manusia yang mengukur pertumbuhan dengan menggunakan graf pertumbuhan melawan masa, begitu juga dengan haiwan. Graf ini dinamakan sebagai lengkung pertumbuhan. Lengkung yang ditunjukkan jelas menunjukkan fasa-fasa dan kadar pertumbuhan yang dialami oleh organisma tertentu. Biasanya, lengkung pertumbuhan organisma berbentuk sigmoid, iaitu sentiasa menaik, melengkung ke atas dan kemudian akhirnya mendatar. Corak pertumbuhan bergantung juga kepada jenis organisma. Tetapi, berbeza bagi haiwan rangka luar seperti lipas dan belalang, yang mana lengkung pertumbuhannya adalah secara berperingkat. Mengapa ya? Ini kerana ianya mempunyai rangka yang agak keras, mempunyai kitin dan berlilin bukan? Jadi, ini yang menyebabkan kesukaran baginya untuk mengembang dan terus membesar. Jadi, ini akan menghalang pertumbuhan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, haiwan ini akan melakukan proses ekdisis. Apakah itu ekdisis? Proses ekdisis ialah proses haiwan menanggalkan kulit atau rangka luarnya secara berulang kali sehingga mencapai dewasa. Dengan ini, rangka luar yang baharu yang lebih lembut akan terbentuk di bawah rangka yang lama. Seperti dalam gambar ini. Semasa proses ekdisis ini, haiwan akan menyedut udara untuk mengembangkan badannya. Tindakan ia menyedut udara ini akan memecahkan rangka luarnya yang lama, yang keras tersebut. Seterusnya, berlakulah perkembangan pesat sebelum rangka baru pula yang akan mengeras. Proses ekdisis yang berlaku secara berulang kali ini akan menjadikan graf lengkung pertumbuhan bagi haiwan rangka luar berbentuk tangga. Seperti dalam gambar ini. Jadi, sekarang kamu fahamkan mengapa bentuk graf lengkung pertumbuhan bagi haiwan rangka luar berbentuk tangga. Sekarang, jom kita rungkai pula persoalan yang kedua. Apakah hubung kait antara rangka hidrostatik dengan pergerakan? Jelaskan, jom kita lihat dahulu bahagian dalam badan cacing tanah. Complicated sungguh kan? Lihatlah, ada otot membujur, otot lingkar, rongga badan yang berisi bendalir dan juga keta yang dipanggil juga sebagai bulu kejur. Keta ini sangat penting untuk membantu pergerakan cacing di atas tanah. Otot-otot yang ada pada cacing tanah bertindak secara berantagonis, iaitu secara berlawanan, di mana jika sekiranya otot lingkar mengecut, otot membujur mengendur, maka badan cacing akan menipis dan memanjang. Sebaliknya, jika otot lingkar mengendur, otot membujur mengecut, maka badan cacing akan memendek dan menebal, seperti dalam gambar ni. Tindakan otot yang berantagonis ini tadi menyebabkan penghasilan tekanan hidrostatik pada cecair di dalam badan cacing. Semasa badan menipis dan memanjang, tekanan hidrostatik akan memindahkan cecair dalam badannya ke belakang.
Manakala semasa badan memendek dan menebal, tekanan hidrostatik ini akan memindahkannya ke bahagian yang memendek dan belakang cacing akan terus ditarik ke depan. Akhirnya, pengecutan dan pengenduran otot-otot yang terlibat ini membolehkan ia bergerak dengan cara bahagian badan yang memendek dan menebal membolehkan kereta mencengkam tanah. Pada masa yang sama, kereta yang berada di bahagian segmen lain yang memanjang dan menipis akan melepaskan cengkaman untuk membenarkan pergerakan cacing tanah ke hadapan. Jadi, daripada penjelasan ni, kamu dapat faham kan? Semuanya mudah sahaja kan? Jadi, sekiranya kamu rasakan penjelasan cikgu ini bermanfaat, jangan lupa tekan button like, share dan subscribe sebagai